Saya percaya pengkumpulan data peribadi seseorang itu kali pertama ke ataupun kali kedua atau kali ketiga harus melalui proses yang sama. Ini adalah ada dan ini juga akan menjamin pihak yang mengutip data peribadi itu tidak akan mensalahgunakan. Jadi saya cadangkan klausa 41 diambil keluar, dibatalkan, dimansuhkan. Terima kasih Tengku. Terima kasih. Dalam klausa 46, 49, 50, 54, 55, 57, 59, 60. Dalam klausa-klausa yang saya sebut tadi, saya cadangkan perkataan menteri itu diganti oleh parlimen. Sebab dalam rang undang-undang ini komisen atau ahli-ahli komisen, komisioner dengan izin, atau advisory committee dan appeal tribunal di bawah rang undang-undang ini adalah dikontrol oleh menteri. Dia tidak disubjek di bawah parlimen. Jadi saya rasa Dewan Rakyat ini adalah badan yang tertinggi di negara ini. Adalah patut semua komisen, komisioner, advisory committee atau appeal tribunal mesti diletak di bawah parlimen dan bukanlah di bawah kontrol menteri. Jadi sekali lagi saya cadangkan perkataan menteri di klausa-klausa yang tadi saya sebut digantikan oleh perkataan parlimen. Dan dalam klausa 52 dia kata pinjaman dan wang pendahuluan kepada pegawai dan perkhidmat. Saya rasa amat confused. Adakah komisen yang ditubuh di bawah Pesuruhanjaya yang ditubuh di bawah rang undang-undang ini, kaki tangan dia atau ahli-ahli Pesuruhanjaya ini adalah pegawai ataupun kaki tangan kerajaan? Saya rasa bukan. Jadi kalau mereka bukanlah agensi kerajaan, bagaimana kerajaan boleh memberi pinjaman atau wang pendahuluan? Oleh itu saya cadangkan klausa 52 dibatalkan. Betul lah, dibatalkan. Dimansuh. Kan. Di klausa 45 ia memberi menteri satu kuasa yang sungguh besar. Dia kata 46 klausa kurungan 1, dia kata menteri boleh di atas show Pesuruhjaya mengecualikan pemakaian mana-mana prinsip perlindungan data peribadi di bawah rang undang-undang ini. Ini tidak patut. Jadi sekali lagi saya mencadangkan perkataan menteri itu digantikan oleh parlimen, Dewan Rakyat. Sebab di bawah EU Directive pengecualiannya, saya ulang sekali, hanya ada 3 bidang, iaitu public security, defense and state security dan criminal related matters.
Kalau klausa 46 ini dibenarkan, diizinkan, maksudnya menteri boleh pada bila-bila masa mengubah rang undang-undang ini ikut suka hati dia, beliau. Dan dalam klausa 102, sekali lagi dalam klausa ini dia tidak diberi satu time frame. Dia kata jika Pesuruhjaya telah menyelesai satu pemeriksaan, dia hendaklah mengikut apa-apa cara dan pada bila-bila masa yang difikirkan memaklumkan pengguna data yang berkaitan atau golongan pengguna data yang dalamnya mengenai keputusan pemeriksaan itu, apa-apa show dan sebagainya. Di sini perkataan yang diguna pakai ialah pada bila-bila masa. Bilanya adalah bila-bila masa. When is bila-bila masa dengan izin Dato' yang dipetul. Jadi saya cadangkan 7 hari from date of inspection ditambah dalam klausa ini. Dia memberi Pesuruhjaya 7 hari daripada tarikh pemeriksaan supaya boleh memaklumkan seperti golongan A, B, C dalam klausa ini. Dan akhirnya terdapat lagi satu klausa yang saya rasa juga banyak serius, iaitu klausa 99 kurungan 2. Mengatakan keputusan Tribunal Rayuan adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak kepada rayuan itu. Kalau ada akta selalu kata keputusan ini adalah muktamad, apa gunanya kami ada mahkamah? Betul tak? Jadi saya rasa klausa 99 ini mesti diubah suai. Mesti berubah suai kepada segala keputusan Tribunal Rayuan ini boleh lagi dirayu di Mahkamah Persekutuan. Itu sahaja ucapan saya mengenai rang undang-undang ini, dan saya harap semua ahli-ahli berhormat di Dewan Raya ini menyokong apa yang saya cadangkan. Terima kasih.